Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya sekali lagi Kado untuk berita Pak Kado. Derma darah dari rumah, Kuala Lumpur. Petugas kesihatan akan digerakkan ke rumah dan kediaman untuk mengambil darah penderma bagi menampung kekurangan bekalan tabung darah ketika ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menggalakkan orang ramai yang ingin menderma supaya menghubungi talian hotline Kementerian Kesihatan KKM bagi berbuat demikian. Beliau akui bekalan darah mengalami kekurangan, namun pihaknya sudah mengawal penggunaannya khususnya untuk rawatan lain di hospital bagi mengelak penyusutan bekalan secara mendadak. Beliau berkata pihaknya juga sudah mengenal pasti 3,000 jururawat yang sudah bersara untuk kembali dipanggil petugas bagi menampung kekurangan petugas kesihatan ketika ini. Ramai tu. 3,000 bekas jururawat dipanggil semula. Bagi yang berhajat untuk menderma, boleh menderma di rumah ini adalah satu langkah yang murni. Kadang-kadang kita tiada apa yang hendak dibantu atau diderma seperti wang ringgit. Ini juga satu pengorbanan kita kepada tanah air. Tetapi bagi anak dara yang tidak memiliki apa-apa, anda tidak digalakkan untuk menderma dara anda dari rumah. Kerana ini amat ditegah sama sekali. Bedalah kata orang, sekilas ikan di air, ku tahu siapa dara atau tidak. Berita berikutnya, 14 individu di sekitar Kelang Selatan kerugian RM19,531 akibat terpedaya dengan promosi penutup hidung dan mulut yang dijual murah menerusi media sosial sejak 9 Februari hingga semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata, mangsa terdiri daripada pelajar, suri rumah, orang perseorangan serta pengurus kedai yang membeli bekalan produk itu untuk dijual semula. Sedikit penipuan penjualan penutup hidung dan mulut secara dalam talian ini aktif mengiklankan penjualan produk itu di Facebook dan aplikasi WhatsApp. Apabila mangsa tertarik untuk membeli, suspek akan mengarahkan mangsa membuat pindahan wang ke dalam akaun dipercayai mule account oleh sedikit untuk tujuan bayaran pendahuluan atau bayaran penuh. Setelah bayaran dibuat, produk yang dibeli tidak diperoleh dan mangsa kemudian cuba menghubungi suspek, namun suspek gagal dihubungi, katanya. Ini adalah perkara biasa dalam urusan jual beli dalam talian. Bukan sahaja ketika waktu corona ini, tetapi sebelum-sebelum ini banyak juga terjadi. Kita seharusnya peka, bukan pekak dalam urusan jual beli. Dunia semakin canggih tetapi manusia semakin kejam. Ketika ini manusia tidak ada hati perut dalam urusan jual beli. Mereka hanya ada tahi perut sahaja. Jadi, kita sebagai pembeli dan pengguna kena selidik dan buat kajian sebelum membuat pembelian. Jika terdesak juga untuk mendapatkan topeng tutup muka, minta pada isteri anda. Modified coli yang tidak digunakan, jangan risau, pasti selamat dan bersih. Kalau tidak, sudah lama anda mati waktu malam pertama dahulu. Bagi penjual yang menipu itu, seperti peribahasa Melayu, kau laba dengan siku. Nanti jika jumpa mereka ini, kita siku ramai-ramai. Berita seterusnya, virus COVID-19 disebarkan melalui titisan cecair atau droplet yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk dan bukannya secara bawaan udara atau airborne. Pakar perubatan keluarga, Klinik Kesihatan Jinjang Kepong, Dr. Siti Khamsiah Abdul Syukur berkata, air droplet bersifat agak berat dan tidak akan berterbangan bagi jarak lebih 1 meter. Sehubungan itu, katanya, orang ramai perlu memastikan penjarakan sosial supaya terhindar daripada risiko dijangkiti virus itu. Ingat, kena patuh jarak sosial. Jangan pula ada awik kejut mata kau terus datang dekat dia. Padahal memang dia sakit mata, kau jangan perasan. Kalau anda terlalu dekat dengan pesakit COVID-19, khususnya ketika mereka bercakap atau batuk dan droplet itu terkena pada mata dan mulut, itu yang boleh merisikokan untuk dijangkiti. Airborne lebih kepada petugas kesihatan kerana mereka perlu melakukan proses intubasi dengan prosedur untuk menyelamatkan pernafasan pesakit. Itu mungkin menghasilkan keadaan airborne, katanya. Ditanya sama ada disinfektan berasaskan garam boleh membunuh virus COVID-19, beliau menegaskan tiada kajian klinikal yang membuktikan perkara berkenaan. Hanya penggunaan disinfektan berasaskan alkohol dengan kepekatan 70% yang terbukti secara klinikal dapat membunuh virus selain sabun. Bagaimanapun, bahan mengandungi sodium hypochlorite dalam kurungan ejen peluntur boleh digunakan untuk kerja menyah jangkit kawasan rumah atau pejabat. Katanya menerusi siaran langsung khas Kenali COVID-19 di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini. Bagi sang suami,
Jangan gunakan peluntur itu kepada isteri anda ketika dia membebel. Kesannya, tiada lagi isteri anda di bumi ini nanti, kecuali yang memang ada pasang nawai itu. Sementara itu, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Rawang, Dr. Koh Wen Ming menjelaskan demam dengan batuk kering atau sakit tekak adalah gejala awal jangkitan COVID-19. Namun pesakit juga mungkin sesak nafas jika jangkitan berada pada tahap lebih berbahaya. Golongan perokok juga bukan penyebar virus ini. Sebaliknya, mereka atau individu yang mempunyai masalah pernafasan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan lain jika disahkan positif COVID-19. Senyum bagi yang perokok ini. Tapi itu bukan lesen untuk anda mengepau rokok kawan-kawan. Bak kata peribahasa Melayu, fikir itu pelita hati. Mana-mana yang tak ada pelita, jangan fikir. Saya Kadok melaporkan untuk Berita Pak Kadok.